رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan pertama dan kami telah memilih tajuk Al-Quran dan Usul Fiqh dalam pembentukan hukum pada masa kini. Okey, yang pertama Al-Quran. Al-Quran ni ialah sumber utama dalam kita mendapatkan hukum. Dalam Usul Fiqh ada dua hukum, iaitu hukum disepakati dan hukum yang tidak disepakati. Dalam hukum disepakati ada 4, iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dengan Qiyas. Okay, Al-Quran ini memang sumber utama, first priority. Yang kedua ialah Usul Fiqh. Usul Fiqh. Yang keduanya Usul Fiqh. Usul Fiqh ni diibaratkan sebagai pengembara yang membawa peta. So Al-Quran dengan Usul Fiqh ni memang penting. Kita tak boleh nak pisahkan. Kalau kita tak ada ilmu tentang Al-Quran, lepas tu kita cuba nak istinbat hukum, memang tak boleh. So kalau kita buat macam tu, memang kita kata pesong lah, jadilah golongan sesat. So golongan sesat ni, kalau kita dah sebarkan fahaman kita, kita akan buatkan masyarakat keliru. Bila masyarakat keliru, masyarakat pun pening nak percaya siapa ni, ustaz ni ke ustaz ni. So berlakulah perpecahan umat. Wallahu alam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan objektif kajian iaitu Al-Quran dan Usul Fiqh dalam pembentukan hukum syarak pada masa kini. Objektif yang pertama adalah untuk menjaga dasar pendalilannya dan menyanggah kesamaran golongan yang menyeleweng supaya tidak mudah ditipu begitu sahaja. Seterusnya adalah objektif seterusnya ialah untuk menjaga kemaslahatan ayat Al-Quran dan dalil-dalil yang sahih lagi muktabar demi mengekalkan kesejahteraan dan kemudahan dan kebaikannya untuk agama Islam. Seterusnya adalah supaya setiap individu Muslim wajib meyakini bahawa isi kandungan kitab Al-Quran ini adalah sama dalam persoalan akidah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang definisi Al-Quran, iaitu Hujatul Islam Al-Ghazali ketika mendefinisikan Al-Quran berkata ia adalah kitab yang diturunkan ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam mushaf dinukilkan kepada kita daripada baginda secara mutawatir tanpa sebarang keraguan. Al-Quran merupakan kitab suci yang mengandungi nilai mukjizat yang tinggi sama ada dari sudut akidah dan syariah. Akhlak dan moral. Dari sudut akhlak dan moral, bahasa, persejarahan, pemikiran dan keintelektuan, ketamadunan rahsia alam dan semesta dan sebagainya sesuai sepanjang masa dan lengkap. Al-Quran ni lengkap sepanjang zaman. Seterusnya Al-Quran telah memberi garis panduan dalam pembinaan tamadun. Tamadun yang diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Juga menjadi sumber penentuan nilai-nilai dalam tamadun seperti nilai iman dan kufur, ma'ruf dan munkar, nilai yang sangat dituntut dan yang dikeji. Jadi itu sahaja daripada saya, objektif kajian dan definisi Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah seterusnya masuk kepada perbentangan saya, iaitu definisi usul fiqh. Apakah usul fiqh? Perkataan usul fiqh ni berasal daripada bahasa Arab dengan dua patah perkataan, iaitu usul dan fiqh.
Perkataan usul dalam konteks bahasa bermaksud asas terhadap sesuatu perkara, manakala fiqh pula adalah pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu perkara. Manakala dalam konteks syarak pula, usul fiqh ni didefinisikan sebagai suatu kaedah yang diaplikasi oleh seseorang mujtahid untuk mengistinbatkan sesuatu hukum syarak yang bersifat amali yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Oleh sebab tu, usul fiqh ni dia turut dianggap sebagai dalil kepada fiqh. Kerana apa? Kerana ilmu usul fiqh ni ini terdapatnya himpunan sumber-sumber penting yang merupakan asas utama sebelum sesuatu hukum tu dikeluarkan sebelum sesuatu hukum tu dikeluarkan oleh para fuqaha. Kemudian ilmu usul fiqh ni adalah ilmu yang menghuraikan tentang kaedah yang dipakai oleh para imam mujtahid dan muktabar dalam menetapkan hukum syarak. Dan dia juga ditetapkan dalam hukum syarak dari nas yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan nas pula, mereka mengambil illah yang menjadi landasan hukum serta mencari kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum syarak. Kerana apa? Kerana hukum syarak ini yang sudah dijelaskan dan disyaratkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Hakim bin Muhammad Asri, Metri I1830331. Pada hari ini saya ingin meneruskan perbincangan tentang Al-Quran dan usul fiqh dalam pembentukan hukum syarak. Saya akan menceritakan tentang contoh yang saya kaji tentang kajian ini. Kaedah usul fiqh memuat pengisian tentang mengistinbatkan hukum dari sumber aslinya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. So kat sini kita tahu kalau usul fiqh ni dia punya sumber utama yang dirujuk sekali mestilah Al-Quran dan Sunnah. Lepas tu dengan menggunakan usul fiqh ni dengan menggunakan secara perbahasan. Kalau macam kita tahu Al-Quran dengan Sunnah ni macam Al-Quran kita guna dalil kan. Kalau Sunnah kita ikut sunnah Nabi. Kalau usul fiqh ni digunakan secara perbahasan. Sedangkan kaedah fiqh merupakan petunjuk pelaksanaan dalam mengistinbatkan hukum Islam. Namun kedua, kaedah tersebut merupakan kaedah mengistinbatkan satu hukum. Kat sini dah nampak dah, usul fiqh dengan Quran ni dia dua-dua ni boleh mengistinbatkan satu hukum yang sama. So dua-dua tu dia boleh, tapi ikut cara sendiri. Macam Al-Quran ni dengan dalil, kalau yang usul fiqh tu dengan perbahasan. Satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan sebab keduanya yang memerlukan dan dalam sasarannya menegakkan hukum Islam terhadap mukallaf. Sebagai contoh inilah usul fiqh dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, artinya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging dan babi. Surah Al-Ma'idah ayat 3. So kat sini kita tahu dah ditulis dalam surah Al-Ma'idah dalam Al-Quran ditulis kita ni haram makan bangkai daging anjing dan babi. So memang dah tulis kat Al-Quran kita tak boleh makan, haram. Itu Al-Quran. Kalau usul fiqh pula, para usul fiqh dia disebutkan bahawa dia tulis al-aslu fi nahi lil tahrim, artinya asal larangannya adalah haram. Kat sini ditulis asal beranjing, bangkai semua tu memang haram. So dua-dua tu diistinbatkan hukum yang satu, hukum yang sama, yang bermaksud haram baginya untuk kita makan bangkai daging anjing dan babi. Seterusnya mengenai kaedah fiqh. Kaedah fiqh ni dia menjelaskan al-haru
al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu. Artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilinginya. Yang ini kaitan kaedah fiqh dengan kaedah usul di atas bagaimana diharamkan memakan bangkai darah daging babi, maka diharamkan pula untuk memperjualkannya atau memanfaatkannya. Okey, kat sini kita boleh tahu memang kita dah tahu kan, kalau maksud ayat Quran Wasfi kan dia dah beritahu yang kalau kita makan daging babi ni memang semua haram. So walaupun kalau kita tak makan benda tu, kalau kita yang benda haram tu kita buat untuk jual, orang tak tahu kan, yang tahu kita seorang je, kita buat untuk jual, maka haram baginya. Lepas tu kalau daging bangkai yang anjing babi tu kita buat untuk macam minyak, yang minyak boleh jadikan minyak kan, itu kita buat untuk orang, kita bagi orang, tak apa kita jual kan. Okey, maka tu dah tulis sekali dekat dalam Al-Quran ni memang hukum asalnya haram. So perbuatan yang kita buat semua itu adalah haram. Begitu juga apabila kat sini baru tulis, dia tulis begitu juga lemak bangkai dijadikan minyak, lalu minyak itu dijual kepada orang lain, maka jual tersebut menjadi haram. Hal ini didasarkan kepada kaedah fiqh di atas bahawa pada hakikatnya yang dikelilingi adalah keharaman memakan bangkai dan daging babi, sedangkan yang mengelilinginya adalah menjual dan memanfaatkannya. Hal ini diharamkan kerana hukum asalnya adalah haram. Kan betul dia kata tadi kan, kata kalau kita gunakan walaupun kita tak makan benda haram tu kan, kita tahu haram, so kita gunakan untuk menjual beli, untuk buat minyak dan sebagainya, memang hukum asal dia haram, dia akan tetap jadi haram, dia tak akan berubah hukum. Okey, betul. Ilmu fiqh juga dia mempunyai mengerat dengan qawaid al-fiqh, kerana keadaan ilmu fiqh merupakan kunci dalam pengembangan dan pemilihan hukum fiqh. Dengan bantuan qawaid fiqh semakin jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh di tengah masyarakat secara tidak langsung dapat ditampang oleh syariat Islam dengan mudah, cepat dapat dapat dipercepatkan permasalahannya. Okey, kat sini kita tahu dengan hanya usul fiqh dengan Al-Quran ni, kita dapat selesaikan satu masalah yang senang. Macam kalau contohlah orang dia tak setengah orang kan dia macam tak percaya Quran Sunnah, maka dia boleh percaya usul fiqh, kata-kata ulama. So kat sini kita dapat tahu Al-Quran dengan usul fiqh ni dapat istimbatkan hukum. Satu hukum yang kita macam ragu, dua-dua ni kita boleh istimbatkan jadi satu hukum. So memudahkan permasalahan tidak hanya ada satu tapi ada dua, macam kita dapat selesaikan dengan senang. Okey, sekian itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okey, saya Muhammad Khairul Amsyah bin Abdul Aziz, yang bernombor metrik I1830345. Saya ingin membentangkan tentang tajuk dalam subjek hukum syarak, iaitu tajuk Al-Quran dan Usul Fiqh dalam pembentukan hukum syarak pada masa kini, iaitu pada masa moden kita lah. Okey, saya di sini ingin menyambung pembentangan sahabat saya yang lain sebelum ini. Okey, kita teruskan dengan pembentangan tersebut. Okey, Usul Fiqh itu juga sebagai pemberi pegangan pokok atau sebagai pengantar dan sebagai cabang ilmu fiqh itu. Okey, bersihkan antara lain teori hukum baik berapa asas-asas hukum. Okey, dalil-dalil atau kaedah-kaedah iaitu qawaid usul fiqh yang harus digunakan untuk dapat memahami syariat itu dengan baik. Okey, selain itu, seterusnya dapat dikatakan bahawa usul fiqh ni adalah sebagai pengantar dari fiqh. Okey, dan ia memberikan alat atau sarana kepada fiqh dan merumuskan. Okey, ini fiqh ni dia mampu membuat kesimpulan dalam setiap hukum, dan dia mampu menilai, menemukan penilaian-penilaian yang baik tentang syariat dan peraturan-peraturannya dengan tepat. Okey, seterusnya
Hukum yang digali dari dalil atau sumber hukum itulah yang kemudian dikenal dengan nama fiqh. Okey, jadi fiqh adalah hasil dari usul fiqh lah. Akhirnya sebuah hukum fiqh tidak dapat dikeluarkan dari dalil atau sumbernya. Akhirnya dalil dan sumbernya itulah nas Al-Quran dan Sunnah lah. Okey, tanpa melalui usul fiqh. Okey, sejalan dengan pengertian harfiah, iaitu usul fiqh adalah dasar-dasar, itu landasan fiqh lah. Okey, contohnya macam inilah. Misalnya hukum wajib solat dan zakat diistinbat dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, okey, wa aqimus salata wa atuz zakat, dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Okey, kita teruskan. Firman tadi yang surah Al-Baqarah tadi tu, firman Allah berbentuk arahan, iaitu perintahlah yang menurut ilmu usul fiqh. Okey, arahan pada asalnya dia suruh, Allah suruh menunjukkan okey yang ia wajib selama ia tidak ada dalil yang merubah ketentuan tersebut. Yang bermaksud al-marfi lil wujud, itu asal lah. Okey, kita teruskan. Okey, menurut para ulama, okey, ada beberapa ulama yang katakan, menurut Al-Thahanawi, kaedah ataupun qawaid menunjukkan pengertian yang lebih kurang sama dengan pengertian dasar. Akhirnya qawaid ni dia lebih kurang ataupun sama dengan dasar lah. Dari segi dasar kanun, dhabit, maqasid iaitu tujuan, yang secara umum menurut Al-Thazavani kata kaedah menunjuk pada ketentuan yang bersifat umum, yang sesuai terhadap semua bahagian-bahagiannya yang bersifat terpisah. Ketika hendak mengetahui ketentuan hukum yang bersifat terpisah tersebut daripadanya, kita melihat pada ulama yang lain. Menurut Abu Al-Baqa Al-Kafawi Al-Hanafi, qadiyah al-kulliyah, yang bermaksud kedudukan yang bersifat umum lah. Yang secara asalnya mencakupi semua ketentuan hukum yang bersifat juz'i yang berada dalam ruang lingkupnya. Sekian daripada saya, Muhammad Kamil Amsyar bin Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membincangkan tentang kesimpulan daripada tajuk yang kita dah bincangkan tadi. Kepentingan ilmu usul fiqh dapat kita perolehi dengan cara mengetahui tujuan mempelajari ilmu ini terlebih dahulu. Tujuan mempelajari ilmu usul fiqh adalah untuk sampai kepada hukum hakam syarak yang bersifat amali dengan meletakkan kaedah-kaedah kaedah-kaedah serta manhaj untuk sampai kepadanya. Kita tidak boleh untuk sampai kepada hukum hakam jika tidak mempelajari ilmu usul fiqh terlebih dahulu. So kat sini, kalau kita nak membuat hukum, kalau kita nak buat hukum, perlu dikaitkan dengan usul fiqh. Penjelasan yang terdapat di dalam pembincangan di atas membuktikan usul fiqh menjaga syariah Islamiah. Ini kerana ilmu usul fiqh memelihara dalil-dalil pensyariatan daripada disalahguna oleh orang ramai. Sebagaimana ia juga turut menjaga hujah-hujah dan juga sandaran bagi hukum hakam. So kalau hukum hakam ni dibuat tapi dijaga oleh usul fiqh. So usul fiqh ni menjaga hukum hakam. Tak ada usul fiqh, tak ada hukum hakam. Usul fiqh dalam Islam membantu membentuk kefahaman kita yang tepat dalam menepani nas-nas ilahi dan juga hadis-hadis Nabi, serta dapat membantu kita dalam meleraikan kekeliruan yang terhasil daripada isu-isu khilaf dan dalam fiqh. So usul fiqh pun boleh menyelesaikan ataupun meleraikan kekeliruan, khilaf pendapat satu golongan ni. Akhir kalam, marilah kita sama-sama mempelajari dan menekuni Al-Quran dan ilmu usul fiqh ini supaya dapat mengetahui sebab-sebab yang membawa kepada perbezaan pendapat dalam kalangan para ulama. Seterusnya dapat menjauhkan kita daripada sifat taksub kepada satu pendapat dan tokoh tertentu. So dua-dua ni penting. Quran dan usul fiqh ini mempunyai kedudukan paling tinggi di dalam pengistinbatan hukum Islam sehinggalah ia disepakati semua para ulama.
Para ulama pun anggap Al-Quran dan usul fiqh ni adalah sumber utama hukum Islam. Penjelasan tadi pun menunjukkan bahawa Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dalam ajaran Islam. Adapun sumber-sumber yang lain merupakan pelengkap dan cabang daripada Al-Quran sahaja. Kerana pada dasar sumber-sumber yang lain tu sebenarnya pun dari Al-Quran juga. Bahkan seluruh mazhab dalam Islam turut bersepakat bahawa Al-Quran adalah sumber hukum yang paling utama.